Datuk, Ya. baru-baru ni saya ada terbaca dalam Harakah. Tak pernah baca pun tapi ada baca lah. Ada satu artikel dikarang oleh Haji Adi Awang berjudul Lidah Bersama Palestin, Hati Bersama Zionis. Ulas sikit Datuk. Ya, saya pun ada terbaca jugalah artikel tersebut. Kalau tak silap saya 4 November yang lepas, bila Haji Adi mengatakan bahawa lidah bersama Palestin, hati bersama Zionis. Dalam artikel tersebut, Haji Adi menulis majoriti negara Arab dan Islam termasuk kerajaan Malaysia membuat kenyataan tegas bersama dengan Palestin yang menjadikan mangsa kezaliman paling kejam dalam sejarah manusia. Kemudian dia menyindir dengan berkata lidahnya bersama rakyat Palestin, tetapi hatinya diletakkan di dalam perut yang menjadi penentu kepentingan kebendaan. Hidup yang sentiasa menagih keuangan demi mengekalkan kerusi kuasa yang menjadi ruh perjuangan. Saya nak tanyalah dengan Haji Adi, untuk menyokong dan bersolidariti dengan rakyat Palestin ni, hanya puak Islam dan PAS saja ke yang dibolehkan? Orang lain tak boleh ni? Puak Islam di luar daripada PAS tak boleh ke? Kalau nak cakap mengenai lidah bersama dengan Palestin dan hati bersama dengan Zionis, di Kelantan tu, kenapa kamu benarkan restoran McDonald dibuka? Tutuplah. Bukankah McDonald beri makanan percuma kepada tentera Yahudi? Kenapa kamu tak tutup McDonald tu? Kamu tahu ke Mercedes-Benz juga telah menyumbang euro 1 juta ringgit, 1 juta euro kepada United Hanzalah untuk misi kemanusiaan untuk warga Israel. Jangan lupa tu. Adakah dengan sumbangan ini hati pemimpin PAS di Kelantan juga bersama dengan Zionis? Sebab kenderaan rasmi kerajaan PAS Kelantan di sana adalah Mercedes-Benz. Kalau tak silap saya, ada 14 buah. Hina sangat ke kenderaan lain selain daripada Mercedes-Benz ni? Masa kamu berada di dalam kerajaan dan jadi duta besar Timur Tengah, bertaraf menteri, kamu tak pula lantang mengkritik Israel. Tapi bila Perdana Menteri ataupun kerajaan Malaysia yang lantang kritik Israel, kamu petikaikan pula, buat perumpamaan macam-macam. Jadi sepanjang kamu jadi pemimpin PAS ni, dan menjadi duta Timur Tengah, bertaraf menteri, berapa kali sebenarnya kamu pergi menziarahi Palestin ni? Cuba beritahu. Berapa kali kamu pergi menziarahi Iran? Kenapa Iran lebih banyak daripada Palestin? Itu pun kita nak tahu. Jadi hari ini kerajaan Malaysia lebih berani dari negara Islam lain, dan dari kerajaan PN dulu, di mana telah menyelidik kerajaan PN dulu telah menyediakan satu draft resolusi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu yang antara lain mencadangkan agar Israel disingkirkan sebagai anggota pertubuhan tu. Jadi sekiranya berlaku pelanggaran undang-undang ataupun hukum dan keputusan membabitkan isu Palestin ni, sepatutnya ianya boleh dibangkitkan. Jadi tak perlulah kamu nak bersandiwara. Jadi berdakwalah secara jujur. Patuhilah apa yang diterapkan dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Sedarlah sejak adanya amanat Haji Adi dulu,
negara kita dah melalui bermacam-macam situasi di kalangan umat Islam. Solat asing jika berlainan parti, kafir mengkafir, sesama pengikut Islam, menjatuhkan hukum mengikut selera politik dan bermacam-macam lagi perkara yang berlaku zaman diorang ni, tuan-tuan. Kesimpulannya, ketepikan hasrat, dengki dan mencari kesalahan. Bersolidariti untuk rakyat Palestin adalah tanggungjawab semua, tanggungjawab kita semua. Pulanglah, cara masing-masing mungkin berbeza, tapi ianya semuanya tanggungjawab kita. Okey, ada lagi soalan? Dato' mungkin terlepas pandang berkaitan dengan kenyataan Latifah Koya. Latifah Koya ni aku tak lepas pandang, cuma malas nak cakap. Ulas sedikit sebab dia ada kata dia telah membuat reformasi selama 9 bulan dalam SPRM. Jadi apa pandangan Datuk reformasi yang dibuat oleh beliau, yang dibanggakan sendiri oleh beliau? Latifah Koya kata dia membuat reformasi selama 9 bulan ketika berada di dalam Ketua Pesuruhjaya SPRM sendiri tidak mengikut peraturan sedia ada, di mana pelantikan sebagai Ketua Pengarah SPRM ataupun Ketua Pesuruhjaya SPRM memintas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen mengenai pelantikan awam. Tak melalui pun. Latifah juga telah cipta sejarah dunia di mana orang politik dilantik jadi Ketua Pengarah SPRM. Kalau dia ni setidak-tidaknya ada prinsip perjuangan, kalau dia ni setidak-tidaknya ada otak dan berakal, dia tidak akan benarkan diri dia sebagai ahli majlis pimpinan tertinggi PKR pada ketika itu. Dia tak sepatutnya membenarkan orang tua puaka nama Mahathir ni melantik dia menjadi Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ini orang yang ditugaskan untuk jaga Badan Penguatkuasa Anti Rasuah. Tak pernah, tuan-tuan, dalam mana-mana dunia ni orang politik yang tiada asas ataupun latihan berkaitan dengan pengurusan ataupun penguatkuasaan rasuah menjadi orang yang jaga anti corruption nombor 1 ni dalam negara, tuan-tuan. Suruhanjaya pula tu. Suruhanjaya ni Suruhanjaya bebas. Jadi bagi saya lah, Latifah Koya tak payah duk sembang lah nak tunjuk dia buat reform lah. Dia elak daripada, apa lagi dia cakap? Dia elak daripada dia elak daripada SPRM digunakan untuk alat balas dendam. This is total bullshit. This is total bullshit. Jangan lupa hari ni dah bocor lah Latifah Koya. Dah bocor surat yang dikeluarkan, memo dalaman yang dikeluarkan oleh DPP Akram Garib kepada Tommy Thomas, yang mengatakan bahawa IO dan juga DPP DAG Chambers mendapati tidak ada asas untuk dakwa Datuk Seri Zahid. Korang dakwa juga. Tidak ada asas untuk dakwa Datuk Seri Najib. Korang dakwa juga. Macam mana nak kata tidak ada penggunaan SPRM pada ketika itu untuk balas dendam? Cakap tu janganlah nampak kita orang ni semua bodoh. Benci-benci kita dengan Tommy Thomas tu, we read what he wrote in Justice in Wilderness. Apa dia tulis dalam buku dia Justice in Wilderness. Kita tahu. Dan kita juga baca apa yang telah ditulis oleh pasukan petugas khas yang mengatakan bahawa Tommy Thomas telah melanggar 17 kesalahan. Boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Dia dah langgar macam-macam kesalahan. Dan jelas sekali Tommy Thomas menulis dalam buku dia bagaimana
Campur tangan politik berlaku dalam kes Datuk Seri Najib. Campur tangan politik berlaku dalam kes Datuk Seri Zahid. Tuan-tuan, Tommy Thomas sendiri mengaku dia pergi jumpa dengan Mahathir, Peguam Negara. Orang yang patut jaga Peguam Negara ni, orang yang patut jaga undang-undang kita ni, tuan-tuan, dia mengaku pergi jumpa dengan Tun Mahathir nak bincang, nak dakwa Datuk Najib. Cuba tuan-tuan bayangkan, tak kegila Latifah Koya ni. Dia kata tidak ada politik balas dendam. Use your bloody brain before you say anything. Cuba bayangkan, sepatutnya ada separation of power. Peguam negara ni apa pasal pula dia nak kena pergi jumpa Perdana Menteri? Ini. Jadi tak payahlah nak sembang panjang pasal Latifah Koya ni. Bagi saya lah, ini manusia yang tidak ada prinsip. Kalau dia ada prinsip, dia sepatutnya ikut hakim-hakim yang bermaruah. Bila ada hakim-hakim yang mana dia merasakan bahawa dia ada apa yang dipanggil sebagai conflict of interest, dia akan tarik diri daripada menjadi hakim. Tetapi Latifah Koya, walaupun dia seorang ahli majlis pimpinan tertinggi keadilan pada ketika itu, dia menerima satu jawatan yang cukup besar, satu jawatan yang memerlukan seorang yang benar-benar bebas daripada pengaruh politik untuk duduk di kerusi sebagai Ketua Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Jadi macam mana kita nak terima orang macam ni punya cakap ni hari ni, tuan-tuan? Podah. Itu je lah saya boleh jawab. Okey?